Hai guys, jumpa lagi. Kita masih membahas konflik antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Para pemimpin Malaysia selama ini gembar-gembor bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Hal ini ternyata tidak betul. Bahkan Profesor Malaysia sendiri tidak percaya. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak videonya ya. Tokoh-tokoh Melayu Malaysia tampaknya masih terus-menerus berusaha menutupi kegagalan mereka sendiri. Bahasa Melayu jelas tidak laku di Malaysia. Bahasa Melayu tidak bermartabat di negara Malaysia karena tak semua rakyat ujung Medini fasih berbahasa Melayu. Tapi mereka berusaha menutupi aib ini dengan propaganda bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Tanpa ada rasa malu sedikit pun, mereka juga berusaha memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Tujuannya agar bahasa Melayu kelihatan hebat di dunia. Tujuannya agar aib bahasa Melayu yang semakin rusak tidak terlalu kelihatan. Cara-cara kotor kaum Melayu Malaysia itu jelas memalukan. Kaum milenial Malaysia yang telanjur percaya bahwa bahasa Melayu hebat, kini menjadi malu dan tak mempunyai kebanggaan lagi. Karena nyatanya bahasa Melayu masih menjadi bahasa kampung di Malaysia. Bahasa Melayu juga telah gagal menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Hancur sudah kebanggaan kaum muda Malaysia terhadap bahasa Melayu. Sama seperti hancurnya kebanggaan mereka terhadap alam Melayu dan Nusantara. Karena realitasnya, Nusantara adalah milik Indonesia. Bahkan ujung Medini pernah dikuasai Singosari, Sriwijaya, dan Majapahit. Jadi Semenanjung Malaya merupakan wilayah taklukan. Sekali lagi, hanya wilayah taklukan dan bukan pusat peradaban. Ketika zaman penjajahan, kaum Melayu Malaya pun tak berani melawan penjajah. Mereka malah jadi pengkhianat Nusantara. Orang di Nusantara berani mengusir penjajah dan mengorbankan nyawa untuk membentuk Indonesia. Orang Melayu Malaya malah memuja Inggris. Jadi nenek moyang mereka sebetulnya pengkhianat, tapi kini mereka merasa hebat. Itulah yang jadi bahan tertawaan dunia hingga sekarang. Nah, video berikut ini menggambarkan betapa posisi bahasa Melayu amat lemah di Malaysia. Bahasa Melayu tak berhasil memadukan rakyat Malaysia. Kaum Melayu Malaysia hanya memikirkan mereka sendiri, kaum lain di Malaysia tidak dilibatkan. Dalam simposium ini orang bercakap tentang bahasa Melayu, bahasa Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia? Keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. So, jadi kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke ataupun bahasa Melayu itu milik orang Malaysia? Nah, jadi saya datang bukan nak menyaran, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya. Hampir 2 hari penuh saya sudah mendengar perbincangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa mendengar. Saya tidak tertarik. I'm not impressed. Kenapa? Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah ditutulkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu. Kalau sudah diantarabangsakan sebagaimana yang saya dengar 2 hari, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi mungkin salah tafsir. Kita kata orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana. Misalnya, adakah bahasa Melayu itu dituturkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang mentuturkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand bercakap bahasa Melayu di New Zealand, saya rasa itu bukan pengantarabangsaan. Itulah guys pendapat dari Profesor Malaysia sendiri. Benar memang, kalau betul bahasa Melayu mendunia, kenapa Malaysia setiap tahun sibuk menggelar simposium bahasa Melayu? Logikanya memang aneh. Bagaimana bahasa Melayu bisa mendunia? Nyatanya di Malaysia sendiri, bahasa Melayu tidaklah laku. Yuk kita lanjut lagi ya videonya.
pengantarabangsa maksudnya tadi orang Maori bercakap bahasa Melayu. Itu baru pengantarbangsaan. Kalau orang Melayu misalnya di selatan Thailand, memang itu orang Melayu. Takkan dia bercakap bahasa lain. So, jadi itu dari segi metodologi. Bagi saya ada benda tak tepat. Mungkin bukan salah, tak tepat tadi. Itu nombor satu. Kemudian nombor dua, sebagaimana yang saya sebut tadi, konteks bercakap bahasa Melayu itu tadi. Seolahnya bercakap tentang bahasa Melayu itu bercakap dalam konteks Malaya. Jadi Malaya itu saya tidak penting, saya tidak wujud. Semasa Malaya, 1957. Ataupun sebelumnya. Ya. Karena saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang Sarawak sebuah negara yang berdaulat. Sebelum 1963. Tapi kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Saya ada bahasa sendiri. Tapi yang saya dengar tadi bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Bukan begitu. Kalau orang India, orang Malaysia, rakyat Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa dia. Profesor Ridwan itu betul lah. Bahasa Melayu itu bahasa dia kerana dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Misalnya kalau kita rujuk kepada, kita kata Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah satu agensi yang penting yang ditugaskan untuk memetabatkan bahasa Melayu. Cuba kita tengok Dewan Bahasa itu. Semuanya orang Melayu. Pengelolanya semua orang Melayu. Mana ada orang Iban? Mana ada orang Kelabit? Mana orang Kedasan? Tidak ada. Jadi orang Melayu cuba nak push agenda Melayu. Jadi sebab itu bukan Melayu tadi tidak senang untuk menerima bahasa Melayu. Kenapa tidak dijemput Kedasan dusun, orang asli, sama-sama duduk supaya mereka mempunyai rasa dia memiliki bahasa Melayu itu juga. Begitulah guys, tampaknya pernyataan bahwa bahasa Melayu telah mendunia hanyalah propaganda politik. Yang mendunia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, apalagi bahasa Melayu Malaysia. Pemimpin dan tokoh Malaysia tampaknya hanya mau mendompleng kebesaran bahasa Indonesia. Sikap seperti itu sebetulnya amat memalukan. Kalau para pemimpin Melayu Malaysia tidak punya rasa malu lagi, seharusnya rakyat Malaysia malu mengklaim bahasa Indonesia. Apalagi selama ini Malaysia telah meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Bahasa Melayu di Malaysia itu kini semakin rusak karena jadi bahasa rojak. Terima kasih ya guys sudah menonton sajian dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.